Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, bersama lagi dengan Cikgu K. Hari ini kita nak masuk bahagian terakhir dalam operasi bergabung wang, iaitu yang melibatkan tanda kurung. Okey, jadi sebelum kita tengok contoh-contoh yang melibatkan tanda kurung ni, kita ulang kaji balik turutan operasi menggunakan cara BODMAS. Okey, operasi bergabung ini maksud dia dalam satu soalan ada lebih daripada satu operasi. Okey, dan operasi itu adalah berbeza. Jadi dalam matematik kita ada 4 operasi iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, jadi bila melibatkan operasi bergabung, maksudnya ada gabungan di antara keempat-empat operasi ni, okey, salah satulah. Okey, jadi kita akan ikut turutan. Maksudnya kita tak boleh selesaikan terus je. Dia ada, kadang-kadang pada soalan tu dia ada syarat-syarat dia. Okay, jadi cara yang cikgu guna untuk ajar anak-anak murid cikgu adalah untuk ingat BODMAS. Okay, BODMAS, B-O-D-M-A-S. Okay, jadi cikgu terangkan satu persatu. Cikgu akan selitkan dengan bahasa Inggeris sikit lah ya. Okay, B bermaksud brackets ataupun kurungan. O, off atau order. Okay, tetapi yang ini kita akan gunakan masa sekolah menengah sebenarnya. Okay, jadi kita boleh abaikan. Cumanya kita masih lagi ingat O ni lah. Okay, baru sedap bunyi BODMAS kan. Kalau tak ada O ni korang jadi apa? Berdemas pula kan. Tak sedap. Okay, jadi kita kekalkan O itu. Okay, D, division iaitu bahagi. M, multiplication, darab. A, addition, tambah. Dan S, subtraction iaitu tolak. Okay, jadi cikgu nak fokus kepada 4 operasi ni dulu. Tanda kurung, selepas cikgu terangkan 4 operasi, baru kita masuk. Okay, cikgu fokus pada 4 operasi dulu. Jadi cikgu nak namakan division ataupun bahagi dengan darab ni, cikgu nak jadikan dia satu geng. Cikgu nak namakan dia sebagai kawan besar ataupun KB. Dan untuk bahagian bawah, sebab dia kat bawah kan, jadi kita namakan dia sebagai kawan kecil ataupun KK. Okay, jadi benda ini sangat penting untuk kita ingat semasa kita nak jawab soalan nanti. Dekat sinilah yang kita boleh nampak turutan mana ataupun operasi mana yang kita nak selesaikan dulu. Okay, cikgu nak fokus pada kawan besar dulu. Apa maksud dia? Okay, maksud dia kalau dalam soalan tu cuma melibatkan operasi di dalam kawan besar. Maksudnya cuma melibatkan bahagi dengan darab sahaja. Kalau situasi ini, kita boleh selesaikan yang mana sampai dulu. Dia tak semestinya kalau kata bahagi, sebab bahagi dekat atas, kena buat bahagi dulu. Tak semestinya. Okey, contoh. Kalau cikgu ada 10 bahagi 5 darab 3. Jadi kalau ikut BODMAS, memang bahagi dekat bahagian atas. Okey, bahagi adalah yang pertama, operasi yang pertama. Jadi untuk soalan ni, kita boleh selesaikan bahagi dulu. Okey, ikut turutan BODMAS. Tetapi, kalaulah contoh soalan macam ni. 2 darab 4 bahagi 8. Adakah kita kena buat bahagi dulu? Cikgu, kita kena buat bahagi dulu sebab bahagi dekat atas ni, nombor 1. Tetapi, sebab tu cikgu kata, kalau dia dalam geng yang sama, kawan besar ni. Sebab darab pun sama geng dengan bahagi. Jadi, kalau darab dengan bahagi berada dalam soalan yang sama, kita tak payah nak tengok siapa yang atas, siapa yang bawah. Kita tengok operasi mana yang sampai dulu. Okay, sebab bila dia satu geng, kita boleh selesaikan ikut operasi yang sampai dulu. Jadi untuk soalan ni, kita boleh selesaikan darab dulu sebelum bahagi. Sebab apa? Sebab ni je. Sebab dia dalam satu geng yang sama, kawan besar. Jadi sama juga untuk kawan kecil. Kalau dalam satu soalan, dia cuma melibatkan 2 operasi ni je, tambah dengan tolak. Jadi kita boleh selesaikan operasi yang sampai dulu. Tak semestinya sebab tambah ni dekat atas, semua soalan yang melibatkan tambah dengan tolak, kita nak buat tambah aja dulu. Tak semestinya. Okey, contoh. Katalah cikgu ada 7 tambah 5 tolak 9. Okey, tambah dan tolak adalah satu geng, kawan kecil. Jadi kita selesaikan operasi yang sampai dulu. Operasi yang pertama. Okey. Jadi untuk soalan ni kita akan selesaikan tambah dulu.
Baik, macam mana pula kalau tiba-tiba tolak dekat depan? Tambah dekat belakang. Kalau ikut BODMAS, tambah dulu. Jadi adakah kita nak buat tambah dulu? Tak semestinya. Sebab apa? Tolak dan tambah berada dalam kawan kecil, geng yang sama. Jadi bila dia satu geng, kita boleh selesaikan operasi yang sampai dulu. Dia tak semestinya nak tengok, tambah dekat atas jadi kena buat tambah dulu. Tak semestinya. Dia asal dia satu geng je, tengok siapa operasi mana yang sampai dulu, kita buat yang tu dulu. Okey. Selesai 4 operasi, dekat sini baru kita nak masuk yang atas sekali. Bila yang atas sekali ni, maksudnya power dia, kuasa dia paling besar. Jadi cikgu namakan kurungan ni sebagai Cikgu K. Bukan Cikgu K yang tengah bercakap ni. Cikgu kurungan. Jadi bila ada kamu nampak tanda kurungan, kamu nampak Cikgu K ni, maksudnya tak kisahlah macam mana pun gabungan operasi itu, kita mesti selesaikan operasi di dalam kurungan dahulu. Tak kisah dia kawan besar ke, kawan kecil ke. Okey, contoh. 2 tambah 8 dalam kurungan, bahagi 5. Kalau ikut BODMAS, kita kena selesaikan bahagi dulu. Betul? Tetapi, sebabkan ada tanda kurungan, kita kena selesaikan apa yang berada dalam kurungan dahulu. Kalau kurungan ni tak ada, baru betul kita selesaikan bahagi. Sebab bahagi berada dekat atas daripada tambah. Sebab bahagi adalah besar, kawan besar. Tambah kawan kecil. Jadi kita selesaikan kawan besar dulu. Tapi sebab sekarang ni tambah berada dalam kurungan, bila dah nampak Cikgu K, kita selesaikan dalam kurungan dahulu. Okey. Contoh seterusnya, 16 darab dalam kurungan 7 tolak 4. Kalau ikut BODMAS, kita kena selesaikan darab dulu sebab darab adalah kawan besar. Tolak adalah kawan kecil. Tetapi sebab tolak berada dalam kurungan, kita kena selesaikan kurungan dulu. Sebab dah nampak Cikgu K. Selesaikan dulu Cikgu K ni. Barulah kita darabkan jawapan ini dengan 16. Okey, kalau macam ni, 20 tolak 1 darab 6 dalam kurungan. Yang ni tak ada masalah. Okay, sebab kalau tak ada kurungan pun, kita kena selesaikan darab dulu. Sebab darab adalah kawan besar. Okay, tapi sebabkan ada kurungan, jadi apa-apa pun kita kena selesaikan darab dahulu. Okay, barulah 20 ni tolak dengan hasil darab yang kita dah dapat nanti. Okay, dan lagi satu contoh. Okay, 7 tambah dalam kurungan 9 bahagi 3. Yang ini pun tak ada masalah. Sebab apa? Kalau tak ada kurungan ni pun, kita memang kena selesaikan bahagi dulu. Sebab bahagi berada atas daripada tambah. Okay, bahagi kawan besar, tambah kawan kecil, kena selesaikan kawan besar dulu. Okay, tapi sebab kebetulan soalan ni bahagi berada dalam kurungan, jadi kamu dah nampak Cikgu K, kita selesaikan kurungan dahulu, barulah kita tambahkan. 7 ni akan tambah dengan hasil bahagi ni. Jadi kita bahagi dulu dapat jawapan, baru tambahkan dengan 7. Okay, jadi kesimpulan dia untuk operasi bergabung kita boleh gunakan turutan BODMAS. Okay, mulakan dengan kurungan. Kurungan adalah paling besar. Apa-apa sahaja kamu nampak je Cikgu K, kurungan tu, selesaikan apa yang ada dalam kurungan dulu. Okay, lepas tu barulah kita tengok kawan besar dengan kawan kecil. Kalau dia lain-lain geng, kita selesaikan kawan besar dulu. Okay, baru kita selesaikan kawan kecil. Tapi kalau dia berada dalam geng yang sama, kita selesaikan operasi mana yang sampai dulu. Baik, kita teruskan dengan contoh yang pertama. Okey, jadi dekat sini, dia sebenarnya dalam operasi bergabung ni, dia yang paling penting kita tahu mana nak selesaikan dulu. Bila kita dah jumpa operasi yang kita nak selesaikan dulu, yang lain-lain semua tak ada masalah. Okay, sebab kita dah buat dah tambah wang, tolak wang, darab wang, bahagi wang. Cuma sekarang ni kita nak gabungkan sahaja. Okay, jadi dalam soalan yang pertama ni kamu tengok. Dalam kurungan kita ada operasi tambah, kemudian kita ada darab. Kalau ikut BODMAS, memang darab dulu. Sebab darab kawan besar.
tambah ni kawan kecil. Tapi cuba kamu tengok, bila dah ada cikgu K, cikgu kurungan, jadi dia lagi besar dekat situ. Okay, dia lagi ada power dekat situ. Kita kena selesaikan apa yang ada dalam kurungan dulu. Walaupun dalam kurungan ni adalah kawan kecil. Jadi, walaupun kalau kamu tengok, geng dia lain. Kawan kecil, kawan besar. Kalau ikutkan, kena selesaikan kawan besar dulu. Tapi sebab kawan kecil ini dalam kurungan, jadi kita kena selesaikan kurungan dahulu. Okay, so kita akan buat tambah dululah. Kita buat tambah dulu, kita gunakan jadual T seperti biasa. Okay, pastikan kita punya nilai tempat betul. Okay, kita dapatkan dulu hasil tambah. Barulah kita akan sambung dengan operasi darab. Okey, kita letakkan titik, kita keluarkan jawapan. Baik, hasil tambah dah ada, kita akan masukkan hasil tambah ni dekat mana? Okey, cikgu ulang balik soalan tadi. Tambah kita dah dapat, jadi kita masukkan hasil tambah kita dekat sini. Barulah kita sambung dengan operasi darab. Jadi apa-apa kita kena selesaikan apa sahaja yang dalam kurungan dahulu. Tak kisahlah dalam kurungan tu kawan kecil ataupun kawan besar. Okey, so sekarang ni kita tengah buat darab. Okey, darab cikgu rasa dah tak ada masalah. Pastikan sifir 9 kita. Kita tahulah kalau tak hafal, kita buat senarai sifir dekat tepi. Okey, dah siap, letakkan titik dan kita keluarkan jawapan untuk kita letakkan unit RM. Jadi untuk soalan gabungan yang pertama ini, RM281,538. Baik, kita tengok contoh yang kedua. Okey, sekarang ni kita ada 100 darab dengan hasil tolak di dalam kurungan. Tengok bod emas, kita ada darab, kita ada tolak. Kalau ikutkan, kita akan buat darab dulu. Tetapi tolak yang kawan kecil ni ada dalam kurungan. Jadi bila ada dalam kurungan, kita selesaikan apa sahaja yang ada dalam kurungan dulu. Jadi untuk soalan ini, walaupun tolak tu berada dalam geng kawan kecil, kita akan selesaikan tolak dahulu. Okey, jadi kita tolaklah seperti biasa menggunakan jadual T. Tak nak guna jadual T pun tak apa. Kamu nak guna cara yang ada dalam buku teks, tak ada masalah. Yang penting jawapan betul. Okey, so hati-hatilah mana yang tak cukup, kita akan pinjam sebelah. Okey, ini kosong. So, be careful kosong tak cukup, kita pinjam dekat 1. Kosong akan jadi 10 dulu. Tapi sebab 2 ni nak pinjam, 10 akan jadi 9. 2 akan jadi 12. Dekat sini yang selalu ada kecuaian. Jadi tolong hati-hati. Okey, dah dapat jawapan. Alright. Daripada jawapan ni, apa kita nak buat? So, daripada jawapan tadi, kita akan masukkan ke dalam hasil tolak tadi. Okey, tadi kita ada tolak. Okey, tapi kita dah selesaikan tolak ni, kita masukkan jawapan. Dan kita sambung dengan operasi darab yang ada pada soalan. Okey, jadi yang ini, kalau cikgu nak terbalikkan pun tak apa. Okey, sebab cikgu lebih suka angka yang banyak dekat depan. Okey, angka yang sikit dekat belakang. Jadi kalau yang ni cikgu tukar kedudukan tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia adalah operasi darab. Tambah dengan darab, kita tukar-tukar kedudukan, tetap akan dapat jawapan yang sama. Yang tak boleh tukar adalah operasi tolak dan operasi bahagi. Okey, jadi darab 100 macam biasa cikgu nak gunakan cara anak panah ataupun cara arrow. Cikgu akan gerakkan titik. Okey, kita akan gerakkan ke sebelah kanan sebab kita nak mendarab sebanyak 2 kali. Sebab dalam 100 ada 2 sifar. So, kita langkau 2 angka, titik dah berubah kedudukan. Untuk jawapan, kita sambung sahaja. Kita copy balik, kita tiru balik daripada depan. Okay. Lepas sifar ada titik, maksudnya sen dia tidak ada nilai. Jadi, pada jawapan, kalau kamu tak nak letakkan sen pun, tak ada masalah. Biarkan jawapan seperti ini pun dah betul. Okey, seterusnya kita ada operasi tambah dan bahagi. Okey, kali ni kita nak buat yang mana dulu? Dah ada 2 contoh dah ni. Okey, patutnya kita dah reti dah nak buat yang mana dulu. Kalau kamu kata, cikgu, kita buat bahagi dulu sebab bahagi kawan besar. Salah.
Kurang tepat. Walaupun bahagi kawan besar, tambah kawan kecil, tapi tambah dia ada dalam kurungan. Jadi kurungan ni cikgu K, dia lagi besar. Dia yang mula-mula dulu. Dia yang paling atas. Jadi kita selesaikan apa yang ada dalam kurungan dahulu. Okey, jadi kita buat tambah dulu. Okey, jadi untuk tambah, cikgu gunakan jadual T, nilai tempat make sure betul dan kita jumlahkan seperti biasa. Okey, dah dapat jawapan. Jangan lupa letakkan titik dan kita keluarkan jawapan untuk tulis unit. Tapi tak selesai lagi sebab kamu tengok dekat belakang ni masih ada lagi bahagi 12. Jadi daripada hasil tambah tadi kita gantikan dengan jawapan yang kita dah dapat untuk kita nak selesaikan bahagi 12. Okey, kali ni kita buat bahagi pula. Jadi bahagi jalan kerjanya of course lah ada bumbung, ada dinding. Okey, sifir 12 pastikan ada. RM pada jawapan, unit dituliskan dulu. Sekarang lupa pula, jadi kita tulis siap-siap. Okey, kali ni kita bahagi dengan 12. 1 tak cukup, terus letak sifar, kita ambil 18 terus. Kita cari yang paling hampir. Okey, 65 paling hampir 60. Kita ambil 5. Tolak 60, ada baki 5, turunkan 3. 53, 48 paling hampir. So kita ambil 4, ada baki 5, 58. Sekali lagi 48. So kita ambil 4. Okey, baki 10, kita turunkan 2. Paling hampir adalah 96, jadi kita ambil jawapan 8. Tolak 96. Okey, kalau kamu masih ingat dalam tajuk bahagi wang hari tu cikgu dah kata dalam bahagi wang kita kena habiskan sehingga tidak ada baki. Jadi bila ada baki 6 ni kita tak boleh stop. Kita tak boleh kata 6 ni 60 sen lah cikgu. Tak boleh. Tak boleh pandai-pandai je letak sen dia jadi 60 sen kan. Jadi kita kena teruskan dengan cara wujudkan titik. Sama macam bahagi perpuluhan. Pada soalan ada titik, pada jawapan pun ada titik pada lajur yang sama. Angka dah tak ada, kita sendiri yang wujudkan angka. Sifar, turunkan, barulah kita selesaikan. Okey, 60, ada tak 60? Okey, ada 5. Jadi kita letakkan 5. Tolak 60, tak ada baki. Bila tak ada baki, kita dah boleh stop. Tapi cuba kamu tengok pada jawapan. Pada bahagian sen dia masih ada 1 je angka. Sedangkan sen kena ada 2 angka. Jadi nak buat macam mana? Kita teruskan dengan letak sifar sahaja. Yang ni tak ada jalan kerja pun tak apa. Kita letak sifar ni untuk kita nak cantikkan jawapan kita supaya bahagian sen ada 2 angka. Okay, jadi jawapan akhir RM15,448.50. Okey, seterusnya kita ada tolak dan kita ada bahagi. Nak buat mana dulu? Kalau kamu kata bahagi kurang tepat. Walaupun bahagi ni lebih besar daripada tolak, lebih atas lagi daripada tolak, tapi tolak berada dalam kurungan. Jadi sebabkan kurungan berada paling atas sekali, kita selesaikan apa-apa sahaja operasi yang berada di dalam kurungan. So untuk soalan ini kita kena selesaikan tolak dahulu. Okey, walaupun tolak tu adalah kawan kecil. Okey, so yang ni kita selesaikan, kita cari hasil tolak. Alright, hati-hati bila melibatkan sifar. Kalau tak cukup baru pinjam ya. Okey. Baik, kita dah dapat jawapan. Kita letakkan titik dan kita keluarkan jawapan kita. Tapi masih lagi belum selesai sebab kamu tengok masih ada lagi 1 operasi yang kita belum selesaikan. So, yang tolak tadi kita boleh gantikan dengan jawapan yang kita dah dapat. Dan kita akan sambung dengan bahagi 50. Okey, yang ini pun bahagi 2 digit. Jadi pastikan kamu ada senarai sifir 50. Dekat mana-mana lah, dekat ruang kosong ke, dekat kertas lain ke, terpulang pada kamu. Okey, yang penting pada jawapan kita tuliskan RM dulu. Alright, so 1 tak cukup, sifar.
kita ambil 2. 18 pun tak cukup, sifar lagi. Ambil 3 pula, 186. Barulah cukup. Kita ambil yang paling hampir. So, yang ni cikgu rasa tak ada masalah. Kita boleh rujuk sifir dekat bahagian tepi. Pilih yang paling hampir. Alright. 6 tolak 300. Okey, yang ini sebelum kita teruskan dengan turunkan 5, kamu tengok pada soalan ada titik. Jadi sebelum kita sambung, kena letak titik dulu pada jawapan. Sebab kalau kita terus sambung, lepas tu baru kita nak letak titik, selalunya murid akan terlupa. Jadi cikgu selalu ingatkan murid cikgu, ikut apa yang ada pada soalan. Contoh tadi dah dapat 9, lepas 9 ada titik, pada jawapan pun letak titik dulu. Barulah kita turunkan 5 untuk jadikan 95. Okey, jadi 95 paling hampir 50. Kita tolak 50, baki 45. Turunkan sifar jadi 450. Okey, ada tepat 450. Kita pilih 9 dan kita tolak sehingga tiada baki. Okey, jadi jawapan untuk soalan ini adalah RM3,736.19. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan bahagian terakhir dalam operasi bergabung yang melibatkan wang. Okey, jadi hari ini kita belajar tentang tanda kurung. Jadi, tak kisahlah dalam tanda kurung tu ada operasi kawan besar ataupun kawan kecil. Apa-apa pun kita akan selesaikan apa sahaja operasi yang ada dalam tanda kurung dulu, baru kita sambung dengan operasi yang berada di luar tanda kurungan. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh gunakan video ini sebagai rujukan untuk menjawab soalan-soalan berkaitan dengan operasi bergabung melibatkan wang. Jadi kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.